Pada waktu ini kita nak berkongsi tentang apa yang ada hari ini dan di sekitar Karnival Usahawan Desa ini tentunya tarikan berkaitan dengan mereka yang ingin melihat bagaimana tenaga kerja berkemahiran tinggi ini menjadi keutamaan juga pada dan juga fokusnya bagi Karnival pada kali ini. Tadi untuk kita berkongsi lebih lanjut lagi berkaitan dengan pendidikan TVET pula yang kita ingin kongsikan salah satu daripada tarikan yang ada di sini. Kita juga ada lagi pengisian lain sampai kita akan bersama dengan Datuk Nash nanti di penghujung siaran. Jadi nak tahu apa dia, kerana lebih daripada 1,000 usahawan tahu sebenarnya yang ada di sini dan ada banyak reruai yang ada untuk anda singgah yang sesuai untuk seisi keluarga. Dan yang paling penting kalau mereka ni ada kekangan, sakit lutut ke tapi teringin sangat nak datang. Jangan risau, kita ada porter. Maknanya boleh dibawa. Kalau ada bawa barang yang banyak ni jangan risau, memang semuanya ada, hanya gunakan aplikasi. Memang ada sesiapa yang dia datang ke sini, petugas sini akan bawa barang-barang tu untuk anda menggunakan portal tersebut. Okey, seperti yang kita kongsi tadi berkaitan dengan TVET, kita nak bawakan lebih lanjut bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, Datuk Razlan Muhammad Rafi, Setiausaha Politik yang merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Datuk, nampaknya pagi-pagi dah meriah ni kat sini. Ramai sangat ni. Jadi kalau kita boleh kongsi lebih lanjut tentang pengisian dan juga tarikan utama dalam pameran juga aktiviti program TVET at KKDW seperti dengan Karnival Usahawan Desa Airport Jaya 2023. Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan perbicaraan ini, saya nak ucapkan tahniah kepada Kerajaan Madani. 2 hari lepas kita dah meraihkan setahun Kerajaan Madani cukup stabil. Alhamdulillah, negara kita tidak ada kucak-kacir lagi. Jadi dengan sebabkan kita kestabilan ini, kita tahu bahawasanya banyak benda yang kita boleh rancang untuk rakyat keseluruhannya. Jadi Alhamdulillah apabila Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menerajui Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ini, beliau telah membawa satu pemikiran yang baru untuk membawa masyarakat kita ini dapat mempunyai kejaya dan juga gaji yang banyak dengan pelaburan yang sikit. Maksudnya less investment but high income, something like that lah. So ini adalah perkara-perkara yang dasar yang Amat Berhormat Datuk Zahid bawa, dan Alhamdulillah kita telah memberikan banyak peluang dan juga banyak idea kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Desa dan Wilayah ini untuk kita mengaktifkan lagi kita punya perkara-perkara dalam TVET ini. Kita dah buat lebih kurang sekarang ni kita ada 280 institusi yang di bawah KKDW ini untuk kita aktifkan TVET, program-program TVET, dan ini kebanyakannya dia akan dikawal oleh 7 agensi, termasuklah MARA, kita ada Perda, kita ada Ketengah, kita ada KEDA, dan kita ada banyak lagi di bawah 7 agensi itu yang untuk melihat bagaimana TVET ini dapat dilaksanakan dengan cara yang betul seperti mana terdapat di negara Jerman. Baru-baru ini Datuk Seri ada pergi ke negara Jerman melihat bagaimana untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai skill yang tinggi, mempunyai kemahiran yang tinggi untuk diberikan semula kepada industri agar mereka dapat bekerja dengan gaji yang simpal. Ya, baik. Dan kerana itulah sebenarnya penekanan turut diberikan untuk yang utamanya adalah untuk kita memanfaatkan sumber tenaga kerja warga tempatan dan berkemahiran, itu yang paling penting. Kerana itu penekanan diberikan terhadap program TVET yang ditawarkan di KKDW. Apa kekuatannya? Kita ada banyak sebenarnya kimpalan, kita ada TVET Pratafis, kita ada, dan kita ada berkenaan dengan coding, kita ada banyak lagi sebenarnya kalau nak cakap kan. Dalam masa yang singkat ni tidak dapat saya nak ulas satu persatu, tetapi apa yang pastinya semua yang berkaitan kemahiran ini boleh didapati di KKDW institusinya, dan yang paling penting kita telah merangka untuk orang-orang yang atau pelajar-pelajar yang belajar TVET ini sekurang-kurangnya dia dapat melanjutkan pelajaran sampai ke ijazah. So dia ada sijil peringkat yang pertama, sijil peringkat kedua sampai ke peringkat ketiga. Lepas tu kita boleh lanjutkan di dalam peringkat ke diploma, dan juga selepas itu ijazah, dan kita akan matchkan diorang dengan industri-industri yang tersedia di luar sana. Jadi apa yang ada perancangan yang kita buat di dalam KKDW ini, dia merangkumi semuanya. Merangkumi semuanya. Jadi siapa saja yang anak-anak bandar dan juga anak-anak luar bandar yang nak mencari pekerjaan atau mencari peluang belajar sampai ke ijazah, telah sedia diadakan di dalam kementerian kita ini. Ya, betul. Dan masa-masa usia yang dilakukan tu
berjemah menerusi penganjuran KUD pada kali ini, mana ada ruainya untuk bagi mereka mencari peluang pendidikan. Jadi ramai ke sini ada banyak peluang. Kita ada bus KEDA, RISDA, Felkra dan juga MARA dan juga Jakwa. Kita ada anak-anak Jakwa yang berada di dalam sekitar Kuala Lumpur boleh melihat apa yang peluang yang ada di sini, dan juga kita ada universiti UniKL semua ada kat sini. So saya harap dapatlah pengunjung kecuali terutamanya di dalam Kuala Lumpur Putrajaya ini dapat meluangkan masa di sini dan tengok melihat peluang-peluang untuk kita dapatkan peluang untuk anak-anak kita belajar dalam bidang TVET ini. Sebab TVET ini penting. Kalau kita tengok kadang-kadang apabila kita dapat diploma ataupun kadang-kadang kita dapat ijazah, kita tidak ada sijil kemahiran yang fokus kepada bidang yang kita nak ceburi pekerjaan itu. Sebagai contoh, katalah kita ada dapat diploma ataupun degree dalam engineering, tetapi kita tidak ada pemfokusan. Contoh kita nak buat repair lift ke, ataupun kita nak jadi engineer lift ke, ataupun engineer kilang ke, kita tidak ada pengkhususan itu. Jadi apa yang kita nak buat hari ini, hala tuju ke hadapan, ada banyak di antara kilang-kilang yang memerlukan pekerjaan, yang memerlukan pekerja. Jadi job matching ini juga kita akan buat di dalam KKDW untuk pastikan setiap graduan kita yang keluar mendapat ijazah ataupun diploma, mereka ini ada sijil kemahiran yang boleh kita matchkan dengan industri. Dengan Bosch, dengan BMW, dengan Mercedes. Ada banyak lagi yang kita dah buat. Baru-baru ni saya pergi ke Sarawak. Dekat situ kita lihat dia punya institusi itu TVET kemahiran, dan dia ada match dengan pekerja dengan Selamberja. Dia ada match dengan Kimpalan. So ini adalah perkara-perkara yang saya rasa adalah way forward untuk anak-anak Malaysia ini untuk mencipta gaji yang tinggi. Ini yang paling penting lah. So kita tak adalah based on kita punya degree, mungkin kita punya gaji nanti. Kalau kita tak ada skill, mungkin kita punya gaji mungkin 2,500, 3,000 something like that. Tetapi kalau kita ada skill, kita akan dapat gaji yang lebih lumayan dengan satu jaminan yang bagus untuk kita dapat pekerjaan. Dan Al-Alang Datuk menyebut tentang way forward. Kita sentuh juga tentang itu, mana apakah way forward tahun 2024 yang akan dilaksanakan oleh kementerian sendiri untuk peningkatan kebolehpasaran graduan TVET ini? Okey, kita hari ini apabila kita dah diberi bajet yang tinggi dan apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid melihat perkara ini, kita boleh menyatukan semua kemahiran di dalam negara ini, termasuklah kementerian-kementerian yang lain mempunyai bajet-bajet TVET juga. Jadi apa yang kita nak buat ini, kita satukan. Kita ada 6.8 bilion yang telah kita bajetkan di dalam kerajaan Malaysia baru-baru ini, dan ini kita akan susun atur di dalam khusus-khusus yang telah kita spesifikkan, dan inilah perkara-perkara yang kita akan laksanakan kerjasama bersama dengan industri, kerjasama bersama dengan institut, dengan job matching dengan kita punya institut-institut yang ada. Okey, dan kita menyebut tentang kualiti juga dari segi jaminan KKDW sendiri, sebab ini merupakan usaha yang dilakukan dalam program TVET KKDW. Dari segi kualiti itu bagaimana pula untuk memastikan bahawa ia seiring juga dengan arus perdana dan juga keperluan semasa? Kita alhamdulillah dengan Kementerian KKDW ini, kita punya kebolehpasaran pekerja kita sampai ke 96%. Negara meletakkan hanya 84%, lebih kurang begitulah. So kita over daripada KPI yang telah ditetapkan oleh kerajaan kepada institut-institut yang di bawah Malaysia lah, negara Malaysia. Jadi apa yang kita suka benda ni, sebab 96% itu adalah satu angka yang tinggi. Maksudnya semua yang bekerja atau semua yang belajar di dalam institut KKDW ini, termasuklah UniKL dan sebagainya, IGI Amara ataupun IKM ataupun Kolej RISDA, Kolej Felkra dan banyak lagi, sebanyak 280 institusi di dalam KKDW ini. Ramai yang semua ini adalah ada bekerja, dia dapat bekerja dengan bidang yang mereka nak ceburi. Jadi ini adalah satu perkara yang baik untuk kita, untuk way forward kita, untuk kita rancang, untuk kualiti kita, dan saya harap kita jangan lepaskan peluang, rakyat Malaysia jangan lepaskan peluang untuk menerokai apa yang ada di dalam kementerian ini. Sebab bagi pandangan saya, kita hari ini kena siapkan diri kita dengan skill yang tinggi untuk kita
berjuang di dalam kehidupan kita masa bekerja. Ya, mungkin kita hari ini saya nak nasihatkan sikitlah kepada adik-adik yang banyaknya ada degree tapi tidak ada skill. Akhirnya mereka kerja dengan Grab, dengan Foodpanda semua. Bagi pandangan saya, kita kena lihat semula masa depan kita. Masa depan kita bukan Foodpanda dan Grab itu tidak bagus, tetapi kalau kita dah ada degree, kita dah ada diploma, kita dah ada skill, so mungkin kita boleh ceburi bidang-bidang yang sepatutnya kita buat. Mak bapak kita habiskan duit, PTPTN kita, kerajaan habiskan duit untuk kita mendapat segulung ijazah, dan akhirnya kita bawa Grab. Bukan saya cakap Grab itu tidak bagus, tetapi itu adalah satu pembaziran bagi negara. Dana-dana yang kita bagi pembelajaran dan banyak kerajaan melaburkan dari sisi sudut pendidikan. Skill-skill yang kita tanam di dalam setiap rakyat Malaysia ini mestilah diguna pakai untuk kita menabur semula bakti kita kepada negara, membangunkan negara ini. Jadi saya nasihatkan, ada ramai di antara luar sana yang mungkin mendengar siaran ini, tolong lihat apa peluang yang ada di dalam KKDW ini, bagaimana kita nak upskilling kita punya diri, dan bagaimana kita untuk attach dengan industri yang dekat luar sana banyak memerlukan pekerjaan. Ya, betul. Dan pastinya peluang itu anda boleh lihat sebab mungkin anda tak tahu hala tuju ke mana untuk upskilling, tingkatkan lagi kemahiran dengan apa yang anda ada sekarang ini. Jadi anda boleh datang ke sini, datang kemari dan singgah tempat dan juga lokasi yang boleh kita berikan tumpuan kepada program TVET yang disediakan oleh KKDW. Hanya di Karnival Usahawan Desa at Putrajaya. Akan berlangsung sampai esok. Jadi pastikan anda jangan ketinggalan. Abang, terima kasih pada Datuk Muaz Razlan Muaz Rafi, Setiausaha Politik yang amat berhormat Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah bersama kita pada waktu ini.